Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Yang saya kasihi Tuan Rafa'i bin Haji Musleh, pensyarah EDUP 2132, Profesionalism Keguruan, dan tidak lupa juga kepada pensyarah EDUP 2122, Teknologi dan Media Pengajaran, Puan Dr. Christina John. Mudah-mudahan semua berada dalam keadaan sihat dan walafiat. Baik, dalam video ini saya bersama rakan saya akan membentangkan kerja kursus yang bertajuk Isu Guru Mendera Pelajar. Jadi sebelum saya teruskan adalah elok saya perkenalkan diri dahulu. Saya Muhammad Hafizuddin bin Syari dan bersama saya rakan saya iaitu Muhammad Syukri Amin bin Ma'arif. Jadi kumpulan kami akan membentangkan isu ini meliputi daripada yang pertamanya dari segi definisinya, kemudian jenis-jenis penderaan, kemudian yang perkara yang berkaitan dengan isu-isu penderaan, kemudian kesan kepada berlakunya penderaan dan juga faktor punca kepada berlakunya penderaan dan seterusnya cadangan mengatasi penderaan dan diakhiri dengan rumusan. Okey, baik. Jadi umum kita ketahui bahawa profesyen keguruan merupakan salah satu bidang pekerjaan yang mana disanjung tinggi dan merupakan seorang insan yang sentiasa diperhatikan oleh seluruh ahli masyarakat. Dan kita tahu bahawa tugas guru ini bukan sekadar menyampaikan ilmu pengetahuan semata-mata, tetapi tingkah laku dan amalan baik mereka juga akan sentiasa menjadi ikutan dan rujukan oleh semua pihak. Oleh itu, profesyen keguruan mempunyai kod etika yang perlu dipatuhi oleh setiap guru di Malaysia ini bagi memastikan tugas dan tanggungjawab yang diamanahkan dapat dilaksanakan dengan berpandukan kepada falsafah pendidikan kebangsaan dan falsafah pendidikan guru. Akan tetapi terdapat beberapa isu semasa berkaitan dengan etika dan perundangan terhadap sesetengah guru. Kita tahu dengan kemajuan elektronik sekarang ini, dengan kemajuan kepantasan penyebaran maklumat, maka segala paparan isu dan masalah tingkah laku negatif yang dilakukan oleh guru akan menjadi liputan secara menyeluruh dan akan dilaporkan melalui media cetak ataupun media elektronik. Dan paparan isu ini juga seringkali dijadikan isu yang sangat hangat dan menjadi topik perbualan serta perbincangan oleh lapisan masyarakat di seluruh Malaysia. Dan bahkan pelbagai masalah yang melibatkan etika perguruan, antaranya berkenaan dengan kes tingkah laku negatif seperti kes rasuah, gangguan seksual dan sebagainya. Lebih-lebih lagi yang melibatkan kepada penderaan murid. Kita boleh lihat kepada contoh-contoh yang berlaku sekarang. Contohnya dalam keratan akhbar yang mana guru mendera murid tadika, kemudiannya pelajar dipukul hampir 2 jam. Ini daripada keratan akhbar. Manakala daripada liputan media masa pula kita boleh lihat kepada contoh satu itu iaitu cikgu mendera 4 murid. Satu lagi video itu berkenaan dengan murid tahun 5 pengsang gara-gara disepak oleh guru. Maka ini adalah antara contoh-contoh penderaan yang dilakukan oleh guru terhadap murid-murid di sekolah. Jadi kita lihat kepada definisi yang pertama. Apakah yang dimaksudkan dengan penderaan kanak-kanak itu sendiri? Maka kita lihat dalam Dasar Perlindungan Kanak-kanak Negara yang dinyatakan penderaan kanak-kanak itu ialah sebagai satu pencabulan atau pelanggaran yang serius terhadap hak kanak-kanak untuk berkembang dalam keadaan sihat dan bermaruah di samping menyebabkan risiko dalam kelangsungan hidup mereka. Jadi daripada di sini kita dapat kenal pasti terdapat 3 main point
yang berkenaan dengan penderaan kanak-kanak itu, yang mana meliputi kepada pencabulan, iaitu yang seterusnya ialah pelanggaran hak. Di sini perlu diketahui apakah yang dimasukkan kepada hak kanak-kanak itu. Apakah hak kanak-kanak? Yang mana sebenarnya kanak-kanak ini mempunyai hak mereka tersendiri. Antaranya tidak boleh didiskriminasi, perlu wajib diberi perlindungan, hak untuk hidup, hak kebebasan bersuara, hak untuk menikmati kehidupan, hak pendidikan, hak dalam komuniti dan macam-macam lagi. Maka kalau ada terdapat pelanggaran hak kanak-kanak di sini, maka itu dikira sebagai penderaan kanak-kanak. Dan yang seterusnya ialah yang mana pelanggaran hak dan pencabulan ini yang mana menyebabkan kepada risiko kelangsungan hidup kanak-kanak. Maka apabila terdapat perkara-perkara sebegini, maka diklasifikasikan sebagai penderaan terhadap kanak-kanak. Kita lihat kepada contoh penderaan yang berlaku pada zaman sekarang. Antaranya, ini hanya sebilangan kecil saja. Sebenarnya banyak lagi berkenaan dengan penderaan-penderaan yang berlaku terhadap pelajar, terhadap murid sekolah yang mana didera oleh guru. Ini kalau kita lihat kepada yang pertama itu, murid ini bibirnya pecah akibat ditampar oleh guru. Kemudiannya dipukul, murid tahun 3 dipukul oleh guru sehingga meninggalkan kesan pada badannya, mukanya. Ada juga guru yang mencampak kanak-kanak dan macam-macam lagi. Kalau kita lihat ada juga yang berlaku yang mana guru membelasah murid, yang melibatkan murid tingkatan 3, melibatkan murid tingkatan 4, dan guru ini dijatuhkan hukuman di bawah Seksyen 323 Kanun Keseksaan kerana mendatangkan kecederaan tanpa menggunakan senjata. Dan apabila disiasat-siasat, rupa-rupanya guru ini mempunyai masalah dalaman sebenarnya. Kemudiannya dilepaskan kepada murid. Sepatutnya kejadian sebegini tidak boleh berlaku di sekolah dan perlu dihindari daripada berlaku. Kerana seorang guru perlu mempunyai etikanya sendiri, etika profesionalism, yang mana perlu mengawal emosinya ketika membimbing para pelajar. Seterusnya kita lihat kepada jenis-jenis penderaan. Jadi penderaan ini terbahagi kepada 3 jenis, yang mana antaranya iaitu penderaan fizikal, kedua penderaan emosi, dan yang ketiga ialah penderaan seksual. Jadi kita lihat kepada satu-satu apakah yang dimaksudkan dengan penderaan fizikal itu. Jadi menurut Akta Kanak-Kanak 2001, penderaan fizikal itu didefinisikan sebagai seorang kanak-kanak yang dicederakan dari segi fizikal, yang mana menyebabkan kecederaan tersebut boleh dilihat. Kita boleh lihat dengan mata kasar pada mana-mana bahagian tubuh badan kanak-kanak itu akibat kekerasan ataupun penggunaan agen yang disengajakan kepada tubuh kanak-kanak itu. Dan penderaan fizikal ini juga boleh juga kita ertikannya dengan keganasan secara fizikal, dan tindakan ini juga boleh menyebabkan kepada kecederaan otak, lebam yang teruk, kecacatan anggota tubuh, retak, patah tulang, lecur ataupun terbakar, dicucur dengan putung rokok dan sebagainya. Ini adalah antara contoh-contohnya. Banyak lagi contoh kepada penderaan fizikal. Dan kita sebenarnya berkenaan dengan penderaan fizikal ini, kita sudah dapat fahami bahawa apa-apa yang mana meninggalkan kesan kepada tubuh badan murid itu, maka ia diklasifikasikan sebagai penderaan fizikal.
Okey, kedua, kita lihat kepada yang kedua, iaitu penderaan emosi. Apakah yang dimaksudkan dengan penderaan emosi itu? Jadi yang dimasukkan di sini ialah apabila seseorang kanak-kanak yang dicederakan dari segi emosi yang menyebabkan kepada gangguan yang boleh dilihat pada fungsi mental ataupun emosi kanak-kanak itu seperti kecelaruan mental atau tingkah laku, keresahan, kemurungan, penyendirian dan perkembangan lambat. Ini adalah definisi yang dinyatakan di dalam Akta Kanak-Kanak 2001. Kalau kita lihat kepada contoh penderaan emosi ini, sukar dilihat sebenarnya. Walaupun begitu, walaupun penderaan jenis ini agak sukar untuk dibuktikan, namun secara umumnya ia boleh terjadi apabila seseorang kanak-kanak itu mengalami kritikan berterusan, ugutan, penolakan serta ketiadaan kasih sayang, sokongan ataupun bimbingan. Jadi apabila seorang kanak-kanak itu mengalami sedemikian, iaitu mengalami kritikan ke, mengalami ugutan, maka ia akan mendorong kepada memberi kesan kepada murid itu kepada penderaan emosi yang mana menyebabkan murid itu keresahan, kemurungan dan akhirnya menyebabkan kepada penyendirian dan perkembangan lambat. Dan itu adalah kepada penderaan emosi. Dan yang terakhir ialah penderaan seksual. Jadi menurut Akta Kanak-Kanak 2001, penderaan seksual ini diartikan apabila seorang kanak-kanak itu teraniaya dari segi seks jika dia mengambil bahagian sama ada sebagai peserta atau pemerhati dalam apa-apa aktiviti yang berunsur seks bagi apa-apa maksud atau eksploitasi seks oleh mana-mana orang bagi memuaskan nafsu seks orang itu atau orang lain. Dan yang diartikan penderaan seksual ini adalah termasuk juga yang mempengaruhi ataupun memaksa kanak-kanak itu dalam aktiviti seksual yang mana bertentangan dengan undang-undang seperti menyentuh bahagian sulit kanak-kanak, bersetubuh, sumbang muhrim, merogol, meliwat, mendedahkan kemaluan serta eksploitasi komersial melalui pelacuran atau penghasilan gambar lucah. Jadi ini merupakan antara contoh-contoh kepada penderaan seksual yang mana kita sering dengar guru menyentuh kemaluan pelajar, guru mengajak untuk melakukan hubungan. Maka kesemua contoh ini adalah tergolong dalam penderaan seksual yang dilakukan terhadap kanak-kanak itu, iaitu murid itu sendiri. Kalau kita lihat kepada statistik kes penderaan kanak-kanak di Malaysia, kita lihat saban hari, saban tahun seri meningkat, tiada penurunan. Akan ada peningkatan dari tahun ke tahun. Kalau kita lihat statistik di sini, iaitu daripada Jabatan Kebajikan Masyarakat, menunjukkan daripada 2015 sehinggalah 2019 menunjukkan kes penderaan kanak-kanak di Malaysia ini semakin meningkat, tiada menunjukkan sebarang penurunan. Maka ini menunjukkan satu kebimbangan kepada kita semua dan jumlah kesnya teramat banyak. Kalau kita lihat pada 2019 itu juga telah berlaku sebanyak 6,000 kes penderaan kanak-kanak. 6,000. Suatu angka yang kita tidak boleh ambil pandang rendah, pandang enteng kepada jumlah ini. Ini menyebabkan kepada satu kerisauan dalam kalangan masyarakat.
Seterusnya kita lihat kepada perkaitan isu penderaan, yang mana merangkumi kepada 3 perkara. Yang pertama, accountability guru, kesantunan guru, dan yang ketiga ialah kepedulian guru. Jadi kita lihat kepada aspek yang pertama, iaitu accountability guru. Sebelum itu kita kena tahu apakah yang dimaksudkan dengan accountability guru itu. Jadi kita kena faham bahawa accountability guru itu memberi erti kepada tanggungjawab yang mana harus difahami dan dilaksanakan oleh seorang guru. Dengan erti kata yang lain, accountability guru ini membawa maksud kepada tanggungjawab terhadap profesionalism keguruan. Dan accountability ataupun diartikan juga sebagai tanggungjawab seseorang guru itu adalah merangkumi kepada diri, rakan sejawat, sekolah, tingkah laku, masyarakat, murid-murid dan profesion keguruan. Maka dalam konteks ini, accountability lebih berfokuskan kepada dalam skop pelajar. Kalau kita lihat, kebanyakan kes-kes penderaan, terutamanya penderaan fizikal ini, berlaku adalah disebabkan kerana guru-guru ini tidak mampu dan tidak dapat mengawal perasaan marahnya. Dan ini disebabkan oleh guru-guru ini mempunyai masalah dalaman. Contohnya, masalah di rumah dibawanya ke sekolah dan dilepaskan kepada pelajar. Ini kebanyakan yang berlaku. Kalau kita lihat kepada contoh yang sebelum ini pun, yang mana guru membelasah murid itu juga, guru ini mempunyai masalah dalaman, yang mana guru ini tidak bersikap profesional, melibatkan hal-hal yang berkaitan di rumah, hal-hal masalah rumah tangga, dicampur adukkan dengan pekerjaan, iaitu sebagai guru. Itu antara faktor-faktor yang berlaku kepada kes penderaan, terutamanya berkenaan dengan penderaan fizikal terhadap kanak-kanak. Maka sepatutnya guru ini mempunyai pertimbangan yang munasabah, yang wajar, sebelum melakukan apa-apa tindakan terhadap murid itu. Guru ini perlu bersifat rasional dalam melakukan sebarang tindakan terhadap kanak-kanak dan tidak mencampur adukkan emosi dalam tindakan yang diambil terhadap kanak-kanak tersebut. Ini kerana setiap insan yang bergelar sebagai seorang guru seharusnya mengutamakan kepada kebajikan dan keselamatan pelajar daripada perkara-perkara yang mana yang boleh menjejaskan kepada keselamatan pelajar itu sendiri. Jika kita lihat di dalam buku Asas Pendidikan dan Perkembangan Profesional Guru, di dalam ada dinyatakan sebanyak 4 kod etika perguruan di Malaysia. Dan kod profesional guru yang pertama ialah tanggungjawab terhadap pelajar. Jadi apa yang kita dapat fahami di sini bahawa seorang guru tidak boleh membuat sesuatu perkara yang membahayakan nyawa dan keselamatan pelajarnya, apatah lagi mendera mereka. Jadi tindakan guru yang tidak relevan ini sama sekali bercanggah dengan kod etika perguruan. Dan dalam kod etika ini juga, guru seharusnya perlu bersikap adil terhadap setiap orang pelajarnya tanpa mengira faktor jasmani, mental, emosi, politik, ekonomi, sosial, keturunan maupun agama. Walaupun sesetengah pelajar bukanlah datang daripada keluarga yang kaya, namun guru seharusnya tidak memandang rendah terhadap mereka dan melakukan perbuatan yang keterlaluan terhadap pelajar-pelajar. Kemudian kita lihat pula kepada kesantunan guru. Jadi menurut Maksum San 2010, kesantunan ini merupakan satu aturan perilaku yang ditetapkan
dan disepakati bersama oleh suatu kelompok masyarakat tertentu sehingga kesantunan tersebut menjadi prasyarat yang disepakati oleh perilaku sosial. Dan oleh dengan demikian, usaha membentuk kesantunan dalam kalangan murid bermula dengan kesantunan yang dipamerkan oleh seorang guru itu terlebih dahulu. Maksudnya di sini, seorang guru perlu menjadi role model terhadap pelajar-pelajarnya sendiri. Maka dengan itu, dengan mempamerkan perilaku yang baik, role model yang terbaik, maka murid-murid akan melihat dan menjadikan guru itu sebagai model mereka. Dan berdasarkan kepada perkembangan semasa dalam profesyen keguruan, kesantunan dapat dibahagikan kepada 3, iaitu yang pertama kesantunan berpakaian, kemudiannya tingkah laku, dan yang terakhir ialah kesantunan berbahasa dari segi percakapan, macam mana bahasa guru itu menggunakannya. Jadi itu yang ketiga. Kemudiannya, isu penderaan murid juga yang dilakukan oleh guru adalah antaranya termasuk dalam isu kesantunan tingkah laku dan kesantunan bahasa. Kalau kita teliti balik, kesalahan mendera dengan melondehkan seluar di hadapan kawan-kawan di dalam kelas adalah merupakan satu tindakan yang tidak sopan dan memalukan pelajar. Dan guru seharusnya tahu bahawa tindakan tersebut bertentangan dengan kesantunan yang harus dipegang dan diamalkan oleh guru. Dan yang terakhir ialah kepedulian guru. Kita kena faham bahawa isu penderaan murid juga turut berkait dengan isu kepedulian guru. Kita lihat dari segi moralnya, macam mana pendekatan kepedulian ini merupakan kesanggupan seseorang untuk berkorban demi orang lain. Jadi dalam konteks ini, seorang guru perlu peduli ataupun perlu sanggup untuk berkorban untuk bertanggungjawab ke atas murid-muridnya. Dan kepedulian atau dalam istilah yang lain ialah ambil peduli ataupun ambil berat ataupun menyayangi yang melibatkan kepada responsif sensitif terhadap orang lain berdasarkan kepada sikap keterbukaan dan perhatian terhadap pengalaman mereka. Jadi kalau kita lihat, guru yang peduli ialah guru yang mementingkan kepada perkembangan pelajar sama ada dari aspek jasmani, emosi, rohani dan intelek. Dan selain itu juga, seorang guru perlu memahami bahawa tugas mereka ini adalah untuk membentuk pelajar secara holistik, iaitu secara menyeluruh. Iaitu para pelajar dapat berkembang secara intelek dengan menguasai pengetahuan secara detail, sehingga mereka ini dapat berkembang menjadi seorang insan yang berlatar belakangkan dengan kepribadian yang disanjung oleh semua. Dan kalau kita lihat dalam konteks penderaan murid ini, guru ini seolah-olah tidak peduli dengan perkembangan mental, intelek dan jasmani murid. Kalau kita lihat dengan tindakannya yang terlalu tidak relevan, yang tidak relevan untuk dilakukan oleh seorang guru. Sebagai contoh, seorang guru sanggup memukul pelajar di hadapan murid tanpa peduli tentang maruah murid itu, serta tidak peduli dengan keselamatan murid itu. Dan ini bukan saja mencemarkan nama baik profesion keguruan, tetapi juga menunjukkan kepada kelemahan dalam kepimpinan guru tersebut. Baik, terima kasih diucapkan kepada sahabat saya, Ustaz Hafizuddin bin Syari. Sekarang saya akan meneruskan mengenai apakah kesan yang berlaku terhadap penderaan ini kepada kanak-kanak atau pelajar sekolah itu sendiri. Jadi saya bahagikan kepada 3 perkara, iaitu dari segi penderaan ini mengakibatkan daripada imej itu sendiri boleh tercalar. Kemudian reputasi sama ada guru tersebut, sekolah
ataupun murid, reputasinya akan tercalar. Dan juga hubungan di antara guru dan murid itu menjadi tidak baiklah. Jadi saya bagikan kepada beberapa perkara ini yang boleh dilihat dalam kolom warna kuning ini. Hubungan guru bersama pelajar, ibu bapa dan rakan sejawat tidak menjadi baik. Ini yang dikatakan apabila kita terlibat dengan kes penderaan ini, maka hubungan kita, relationship kita antara kita sendiri dengan student, sedangkan kita yang mengajar mereka setiap hari, dan juga ibu bapa dan juga rakan-rakan guru ini menjadi tidak baik sebab kita akan dipandang serong oleh orang lain. Kemudiannya, reputasi dan imej sekolah akan jatuh. Apabila berlaku penderaan, ia tidak akan lari daripada pelbagai pihak akan terlibat, terutamanya PPD, JPN kalau mengakibatkan kes polis. Dan ini akan menyebabkan sebuah institusi pendidikan sekolah itu sendiri terkenal, menjadi viral oleh masyarakat dan akan menjatuhkan, mencalarkan imej sekolah itu sendiri. Dan juga merosak dan mencemarkan imej profesion perguruan. Profesion perguruan ini kalau kita tengok etika terhadap pelajar, ada etika terhadap guru, etika terhadap tanggungjawab profesion sebagai seorang guru, kan menyebabkan orang memandang serong terhadap guru kerana nilai setitik rosak susu sebelanga. Maka seorang yang melakukan penderaan terhadap pelajar, baru-baru ini juga ada kes kan, jadi akan sedikit sebanyak akan mengakibatkan orang memandang bahawa kerjaya sebagai guru ini satu profession yang tidak baik. Jadi boleh merosakkan. Sedangkan mengajar satu ilmu itu man ta'allamul Quran wa 'allamahu wa khairun minan nas. Atau kama qala, itu disebut oleh Nabi Muhammad SAW. Orang yang mengajar dan mempelajari Al-Quran, maka orang yang baik. Samalah juga dengan profesi perguruan. Kita mengajar, pendidik, mendidik pelajar. Jadi apabila berlakunya kes penderaan ini mengakibatkan orang memandang serong dan akhirnya profesi guru menjadi tidak relevan, menjadi sebegitu besar lah kalau kes ini berlaku. Jadi kes penderaan, kesan penderaan kanak-kanak sangat buruk yang bersifat jangka masa panjang. Kalau ada kes penderaan ini bukan sahaja mengakibatkan pada ketika tersebut berlaku, tetapi mengakibatkan kesannya itu orang kata long distance lah, long last kan, utamanya dari segi emosinya akan terganggu dan boleh mengakibatkan depresi, anxiety, dan paling teruk boleh mengakibatkan bunuh diri dalam kalangan pelajar. Dan juga natijahnya prestasi mereka dalam akademik akan merosot. Tidak boleh tidak, apabila kita sering, hatta kalau kita sering memarah pelajar sekalipun, akan menjejaskan tumpuan mereka di dalam sesi PDP yang akhirnya mengakibatkan mendapat keputusan yang tidak baiklah. Kemudiannya faktor berlakunya penderaan. Kalau kita lihat faktor-faktor yang menyebabkan berlakunya penderaan ini, apakah menjadi signifikan kepada seorang guru itu untuk mendera pelajar? Apa faktor yang menyebabkan seorang guru itu bertindak di luar kawalan? Pertama adalah penyalahgunaan dadah. Ya, itu memang ada dalam kod etika kerja kerajaan, tidak boleh mengambil sebarang ubat yang terlarang. Masalah dadah, dan dadah ini dalam Islam sendiri kita tahu satu perkara yang haram untuk diambil, dan sekiranya ada dari kalangan guru mengambil dadah, maka KPM sendiri
memang akan membuang nama tersebutlah menjadi seorang guru. Dan ini pengurusan emosi yang tidak stabil, tiada kesedaran agama, pelonggaran penguatkuasaan. Pengurusan emosi yang tidak stabil ini saya masukkan sekali dengan tiada kesedaran agama. Jika seseorang guru itu memahami, mendalami ilmu agama dengan baik, maka dia boleh mengawali emosi dia itu sendiri dengan baik. Sama juga, kita nak melahirkan pelajar dalam pembelajaran abad ke-21 ini, dalam falsafah pendidikan kebangsaan sendiri, kita nak melahirkan pelajar yang cemerlang dari sudut jeris, jasmani, emosi, rohani, intelektual, dan juga sosial. Tetapi kalau dari segi emosi ini, kalau guru sendiri tidak boleh nak atasi, bagaimana kita nak lahirkan para anak bangsa yang cemerlang dari sudut jeris ini. Jadi daripada guru itu sendiri perlu mengawali emosi daripada bertindak di luar kawalan. Dan juga kelonggaran penguatkuasaan ini kita nampak masih ada lagi kelompongan dalam sistem kita. Kadang-kadang guru itu terlepas begitu sahaja, tidak diberi kuasa ataupun hukuman ataupun dendaan yang setimpal dengan apa yang telah mereka lakukan. Baik, antara yang lain adalah merupakan tekanan masalah ekonomi atau beban kerja yang dihadapi oleh ibu bapa, juga salah satu pelakunya penderaan kanak-kanak. Ini dalam isu yang lain, bukan sahaja penderaan kanak-kanak ini di sekolah, walaupun kita sedang belajar tentang profesi perguruan ya, tapi tak menyebut juga tentang penderaan kanak-kanak. Ini juga berlaku di kawasan rumah. Jadi ini walaupun di luar kawalan seorang guru kerana berlaku di rumah, tapi kita perlu melihat juga kepada perkembangan dan pertumbuhan anak-anak murid supaya tidak berlakunya penderaan ini di rumah, dan kita perlu aware lah dengan perkara tersebut. Dan juga ramai ibu bapa yang menjadi kurang waras kerana tekanan tersebut. Mereka sering melepaskan tekanan tersebut dengan menyakiti atau memukul anak-anak. Itu dirubah, malah perkara ini pun boleh berlaku di sekolah disebabkan tekanan emosi ataupun masalah ekonomi. Apakah cadangan yang kita boleh lakukan untuk mengatasi isu penderaan dari kalangan guru terhadap pelajar? Yang pertama adalah tingkatkan kesedaran agama dalam diri. Kalau kita sebut tentang kerohanian terhadap Tuhan itu, ala bizikrillahi tatma'innal qulub, bukankah dengan Allah itu hati akan menjadi lebih tenang? Maka seseorang guru itu terlebih dahulu perlulah mempunyai sifat ubudiyah yang tinggi terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Jika seseorang guru mempunyai sifat tersebut, maka dia boleh berfikir secara rasional, berfikir secara positif dan tidak melakukan sesuatu di luar emosi beliau. Dan juga tidak memberi tekanan terhadap kehidupan. Maka seseorang yang mendalami ilmu agama boleh mengawal dirinya dengan sebaik mungkin. Kedua adalah kita sebagai guru perlu mewujudkan kaunseling kepada guru. Kita dapat lihat sendiri di setiap sekolah, institusi pendidikan atau institusi perguruan, institusi universiti awam, banyak khidmat kaunseling. Tapi kepada pelajar, bagaimana dengan guru? Kalau boleh kita wujudkan khidmat kaunseling ini kepada guru juga. Guru itu sendiri malu untuk ataupun mempunyai kos yang tinggi sekiranya kita berjumpa dengan pakar kaunselor yang swasta. Jadi apa salahnya kalau di sekolah tersebut pihak unit bimbingan kaunseling menjadikan satu slot kepada guru sekiranya ada guru yang ingin menceritakan tentang masalah yang berlaku dalam kehidupan mereka. Dan seberingkasnya boleh menurunkan lagi mereka punya tahap emosional ataupun boleh berkongsi masalah dan juga mendapat penyelesaian masalah. Yang ketiga adalah penguatkuasaan undang-undang. Undang-undang perlu lebih
ketatlah oleh pihak Kementerian Pendidikan Malaysia itu sendiri supaya guru-guru ni tahu dan juga amalkan dengan sebaik mungkin dan mereka rasa gentarlah untuk melakukan perkara-perkara uh, yang tidak baik tersebut. Masalah penderaan kanak-kanak boleh diatasi dengan memberikan pendidikan tentang penderaan kanak-kanak pada orang ramai. Perlu wujudkan pelbagai inisiatif, langkah untuk kita banteras tentang isu ini, terutamanya dari segi marketing dan juga kita membuat iklan kepada orang ramai, kita lakukan konsultan ataupun ceramah tentang isu penderaan ini kepada kanak-kanak dan juga kepada orang ramai. Kepada kanak-kanak itu sendiri kita boleh bagi tahu sekiranya terlibat dengan kecurigaan, penderaan ataupun sebagainya, boleh membuat aduan kepada penguatkuasaan yang berikut. Kepada orang awam pun begitu. Jadi perkara ini akan lebih bersifat komuniti. Jadi semua orang boleh menjaga antara satu sama lain. Walaupun kita tidak saling mengenali, tetapi disebabkan kita ada rasa memberi kemanusiaan, kita membantu orang lain. Sebab benda ini boleh berlaku di mana-mana sahaja. Banyak perkara ini berlaku, penjagaan kanak-kanak di taska, di sekolah, di asrama. Jadi oleh itu kita sama-sama boleh membanting tulang untuk mengawal ataupun melaporkan kepada pihak berkuasa tentang apa perkara yang berlaku. Jadi secara rumusan, dalam apa yang kami bawa ini, apa yang kami bentangkan ini adalah penderaan kanak-kanak merupakan satu perkara yang keji lah. Balhum adal, dan malah itu adalah yang lebih teruk perbuatannya, sebab dalam agama Islam, dalam sudut pendidikan untuk perkembangan kanak-kanak, psikologi mereka, itu semua perkara itu tidak baik dan memberi satu aura yang negatif kepada kanak-kanak untuk mempelajari ilmu. Dan mereka boleh terbantut tumbuhan mereka dan juga perkembangan intelektual mereka itu sendiri. Kerana anak-anak merupakan amanah yang Tuhan turunkan kepada kita. Kita yang membentuk mereka itu. Mereka itu seperti kain putih. Jadi ibu bapa, gurulah yang mencorak anak-anak tersebut bagaimanakah mereka akan menjadi insan pada masa akan datang. Mereka lah cerminan diri kita. Kalau begitulah yang acuan yang guru terapkan kepada mereka, maka apabila mereka sudah besar nanti, mereka juga boleh bertindak sedemikian. Malah lebih teruk lagi. Jadi sayangilah anak-anak dan kita sama-sama jauhilah kes penderaan ini dan jangan sesekali kita mendera pelajar. Jadi kesimpulannya, kerjasama dari kalangan komuniti, sekolah, murid, guru amat penting untuk menangani isu penderaan. Walaupun isu penderaan menjejaskan reputasi seorang guru, namun masyarakat perlu bijak untuk bahawa tidak semua guru mempunyai sikap yang sama. Seperti yang diulaskan dalam kesan berlaku penderaan tadi, dia boleh mengakibatkan profesion keguruan itu imejnya tercalar. Jadi kita perlu tanamkan juga kepada masyarakat bahawa jika seseorang guru itu bertindak sedemikian, guru yang lain tidak terkena terhempiasnya. Guru itu adalah guru itulah. Kalau guru yang baik, kita kena tanamkan dalam kalangan masyarakat mereka itu kalangan orang yang baik. Bukan kerana nilai kerana nilai titik rosak susu sebelangnya. Dan kerana guru itu kita terus menunding jari tentang kesalahan guru dan juga sekolah tersebut. Jadi tidak bolehlah begitu. Jadi sama-sama kita
tanamkan dalam diri kita sebagai seorang guru untuk sentiasa memperbaiki diri dan tidak melakukan perkara-perkara yang melanggar batas syariat Islam itu sendiri. Itu sahaja daripada kami. Aku qaul hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum. Terima kasih diucapkan kepada Semanalan, Dr. Christina sebagai tenaga pengajar kepada subjek teknologi dan media, dan juga video ini khas untuk kepada perbahasan terhadap etika profesion keguruan yang diajar oleh Cikgu Tuan Haji Rafai. Jadi serba sedikit ini adalah pembentangan kami berdua, dan bukan sahaja habis di sini, tetapi ilmu ini adalah untuk disampaikan kepada orang-orang yang lain, kerana isu peneraan ini bukan isu yang baru. Isu yang lama tetapi masih lagi hangat diperkatakan sehingga sekarang. Kerana apa? Kerana masih lagi banyak kes penderaan yang berlaku di Malaysia ini. Jadi sebab itu kami mengambil topik ini sebagai topik yang perlu diulas dan perlu dipandang penting oleh semua guru-guru, ibu bapa, murid dan juga komuniti di Malaysia itu sendiri. Jadi itu saja daripada kami. Assalamualaikum warahmatullahi taala